penghujung kehidupan Imam Ghazali, beliau kembali balik ke Tus. Summa raja'a ila Tus, kemudian beliau kembali ke Tus dan dia buat madrasah di sebelah rumah dia. Ketika itulah beliau mengajar, membahagikan masa untuk beribadat dan sebagainya, sehingga beliau meninggal pada tahun 505. Baik, itu serba ringkas tentang riwayat hidup Imam Al-Ghazali. Baik, apabila kita sebut pula tentang kitab Ihya Ulumuddin, tadi kita berkenalan dengan pengarang dia, Imam Al-Ghazali. Apabila kita cerita pula tentang kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin ini memang satu kitab yang terkenal, satu kitab yang besar. Ramai orang yang faham bahawa kitab Ihya Ulumuddin ini cerita tentang ilmu tasawuf, ilmu akhlak dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kitab Ihya Ulumuddin ini dia ada tentang ibadat, ada juga. Nanti kita pengaruh dalam buku terjemahan ni, penterjemah ni diceritakan tentang bahawa pengaruh Ihya Ulumuddin, kitab yang kita akan ni, kitab Imam Ghazali ini bukan hanya kepada ahli sunnah wal jamaah, tetapi juga pengaruhnya sampai kepada orang Syiah sekali. Sehingga diceritakan bahawa ni ada salah seorang ulama Syiah, Mula Faiz Muhsin Kashani, dia telah menulis semula kitab Ihya Ulumuddin dan dia gantikan hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin ni dengan hadis yang sesuai dengan pandangan Syiah lah. Dengan erti kata lain, besarnya kitab Ihya Ulumuddin ni sehingga ulama Syiah pun menggunakan kitab Ihya Ulumuddin dalam perbahasan mereka, dalam kajian mereka, walaupun mereka menukarlah hadis-hadis yang sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin ni dengan hadis-hadis mereka. Baik, itu dari segi sumbangan ataupun pengaruh Ihya Ulumuddin kepada sama ada umat Islam, sama ada ahli sunnah wal jamaah ataupun masyarakat Syiah. Baik, seterusnya dalam mukadimah kitab terjemahan ni, kecelaan tipu daya ni, sebenarnya kitab Zamul Ghurur ni, kitab Zamil Ghurur ni adalah sebahagian daripada bahagian-bahagian yang petik dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin ni, dia ada, Imam Ghazali bagi kepada 4 bahagian. 4 bahagian dalam kitab Ihya Ulumuddin, iaitu Rubu'ul Ibadat, Rubu'ul Adat, Rubu'ul Al-Muhlikat, Rubu'ul Al-Munjiyat. Ada 3 bahagian: Rubu'ul Ibadat, Rubu'ul Adat, Rubu'ul Muhlikat, Rubu'ul Munjiyat. Sebab tu disebutkan rubu'. Rubu' ni 1/4 lah. Sebab ada bagi 4 kan. 1/4 yang pertama bahagian ibadat. Di sinilah Imam Ghazali cerita tentang puasa, tentang zakat, tentang sembahyang dan sebagainya. Kemudian rubu'ul adat, tentang adab-adab, adab makan dan sebagainya. Rubu'ul muhlikat, bahagian yang membinasakan, al-muhlikat. Kitab Zamul Ghurur ni, kecelaan tipu daya ni, adalah kitab yang terakhir dalam Rubu' al-Muhlikat ni. Dan akhir sekali barulah kitab Rubu' al-Munjiyat, perkara-perkara yang menyelamatkan daripada tawaduk, sabar dan sebagainya. Jadi 4 kitab, 4 bahagian ni, Rubu'ul Ibadat, Rubu'ul Adat, Rubu'ul Muhlikat, Rubu'ul Munjiyat, semuanya terkandung dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebab apa dinamakan kitab Zamul Ghurur? Setiap bahagian-bahagian dalam kitab Ihya Ulumuddin ni disebut sebagai kitab. Contohnya Rubu'ul Muhlikat, nanti dia akan buat kitabu, contohnya Kitabul Ilmi. Bab Muhlikat ada Kitabut Takabbur ataupun Kitabul Kibri. Kitab ada tulis kitab Zamu Hubul Jah contohnya, dan sebagainya. Kitab Zamil Ghurur dalam Muhlikat. Kerana setiap bahagian-bahagian ni Imam Ghazali, seakan-akan Imam Ghazali tulis satu kitab. Contohnya kitab Zamul Ghurur ni tulis start Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tuliskan contohnya dalam kalau tengok terbitan Darussalam ni, penerbit Darussalam ni, dalam kitab Zamul Ghurur ni dia dah lebih kurang 40 muka surat. Jadi seakan-akan Imam Ghazali tulis
Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai muka surat tu jadi satu kitab. Kemudian kitab lain pula dihimpun-himpunkan sampai cukup rubul ibadat, rubul adat, rubul muhlikat, rubul mujad. Jadi himpunan yang banyak jadilah Ihya Ulumuddin. Itulah kesungguhan bagaimana ulama-ulama kita terdahulu untuk memberi panduan kepada masyarakat. 40 muka surat tulisan. 40 muka surat tu dalam bahasa Arab. Kalau diterjemahkan, contohnya terjemah yang diterjemahkan balik kitab Zamul Ghurur yang 40 muka surat dalam bahasa Arab tersebut. Kalau tengok di sini dia ada pengarang ni dengan dia punya muqaddimah dia cerita tentang Imam Ghazali, tentang kitab Ihya Ulumuddin dan seterusnya, menterjemah dan ada nota kaki dan sebagainya. Ada muka surat lebih kurang 160 muka surat. Mana sebahagian kecil daripada perbahasan Ihya Ulumuddin bila diterjemahkan dalam bahasa Melayu jadi 160 muka surat, boleh jadi satu buku. Inilah kesungguhan ulama dalam menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Kalau kita nak bayangkan kita sendiri, kalaulah kita menulis tu kita katakan sebagai contohlah kita kata macam buat status di Facebook. Status di Facebook kita, hari ni makan apa, hari ni buat apa, hari ni berjumpa dengan siapa. Itu saja. Orang kata itulah. Kerana dalam disebut sebagai, dalam bahasa Arab disebut faqidus syai' la yu'ti. Satu kaedah lah, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak ada sesuatu, faqid, orang yang benda diri dia kosong, faqidus syai' la yu'ti, dia tidak akan memberi. Jadi kalau diri kita ni kosong, jadi apakah yang kita nak beri kepada orang lain? Contohnya kita tak ada duit, macam mana kita nak beri kepada orang lain? Contohnya macam itulah. Jadi kalau kita tidak ada ilmu, bagaimana kita nak bagi kepada orang lain? Itulah maksudnya. Baik, kita akan cerita sikit tentang muqaddimah. Kalau kita nak habiskan kitab cerita tentang Ihya Ulumuddin ni, tentang kitab Zamul Ghurur ni, mungkinlah tak akan sempat, tapi mungkin kita akan ambil sedikit muqaddimah lah, cerita tentang sikit bagaimana kitab Zamul Ghurur ni Imam Ghazali sebut dalam kecelaan tipu daya ni. Baik, Al-Ghurur ni, perkataan Al-Ghurur ni adalah tipu daya. Imam Ghazali sebut Al-Ghurur dalam kitab kecelaan Ghurur ni adalah kitab yang ke-30. Jadi susunan daripada Rubul Ibadat tu, awal Rubul Ibadat tu ada kitab yang pertama, kitab kedua, ketiga, keempat, sampailah kitab Zamul Ghurur ni, kitab ke-30 ni daripada Ihya ni adalah kitab yang ke-30. Dan kalau kita tengok daripada susunan Rubul Muhlikat tu, dia adalah kitab yang ke-10. 10 daripada Rubul Muhlikat, 30 daripada Kitabul Adat. Jadi Kitabul Adat 10 contohnya, mungkinlah kena semak baliklah. Kitab contohnya kalau kita kata kitab ibadat ada 10, kitab adat ada 10, jadi kitab Rubul Muhlikat ni ada 10. Jadi itu adalah yang ke-30. Baik. Perbincangan dalam kitab kecelaan tipu daya ni, kitab Zamul Ghurur ni, Imam Ghazali cerita tentang hakikat ghurur. Apa yang dikatakan ghurur tu? Apakah punca-punca menjadikan orang itu boleh ditipu? Dia tertipu dengan diri dia sendiri. Yang ketiga, contoh-contoh yang terjadi. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali sebut tentang golongan yang sering terdedah kepada tipu daya ni, dia tertipu. Dan bagaimana jalan keluar daripada nak cari sikap al-ghurur ni. Baik. Antara golongan yang Imam Ghazali sebut, sebelum kita cerita tentang ni, ada golongan yang berapa Imam Ghazali sebut sebagai orang yang banyak sebenarnya golongan yang tertipu. Tertipu dengan diri sendiri. Contohnya tentang orang kafir juga tertipu dengan kekayaan. Contohnya kekayaan yang Allah SWT beri. Contohnya dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi dia ada banyak cerita tentang kisah Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, tentang Nabi Musa berjumpa dengan Khidir,
Dan salah satu cerita yang dalam surah Kahfi ni adalah qissatu sahibul jannatain. Ni anak-anak tingkatan 4 akan jumpa lagi insya-Allah tahun depan dalam Usuluddin juga dalam bahagian tafsir qissatu sahibul jannatain. Dalam kisah ni bagaimana ceritakan bagaimana seorang kafir ditipu daya, terpedaya dengan Allah SWT bagi kurnia kepada dia kebun. Sebab dia nama sahibul jannatain, orang yang ada 2 kebun. Kebun dia cantik, hijau, ada air yang mengalir, ada pohon kurma dan sebagainya. Tetapi dia menyangka bahawa itulah menunjukkan bahawa Allah Ta'ala Tuhan sayang kepada dia. Allah Ta'ala kurniakan pada itu menunjukkan Allah Ta'ala sayang. Jadi dia tertipulah dengan benda yang Allah SWT berikan kepada orang kafir tersebut. Itu tertipu yang terjadi kepada orang kafir. Bagi orang beriman juga ada juga orang yang tertipu. Jadi tujuan Imam Ghazali karang kitab Ihya Ulumuddin ni, yang pertama nak ceritakan tentang zahir tadi. Zahir tentang ibadat, kitabul ibadat, rubul ibadat, kemudian rubul adat, benda-benda yang zahir. Perkara cerita tentang puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kemudian kitab rubul adat, cerita tentang adab makan, adab berkaitan dengan adab lah. Kemudian yang seterusnya rubuk yang bahagian ni bahagian yang batin, bahagian cerita tentang hati, rubul muhlikat, perkara-perkara yang berkenaan dengan sifat-sifat mazmumah, takabur, riya, sum'ah dan sebagainya. Kemudian kitabul munjiat, rubul munjiat cerita tentang sabar, syukur, ibadat yang berkaitan dengan hati. Kerana itu apabila sebut tentang Islam ni ataupun tentang agama ni, rukun agama, seperti mana masyhur dalam hadis Jibril, ketika mana Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril tanya tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi apabila malaikat Jibril cerita tentang Islam, itu dalam dah rukun-rukun Islam, dibincang dalam ilmu fiqh. Apabila malaikat Jibril cerita tentang apabila Nabi SAW menjawab soalan malaikat Jibril tentang iman, itu adalah cerita tentang akidah, kepercayaan kepada Allah SWT, beriman kepada Allah SWT, hari akhirat dan sebagainya. Dan apabila jawapan Nabi SAW tentang ihsan, itu adalah perbincangan dalam ilmu tasawuf, cerita tentang apakah yang disebut sebagai ihsan tersebut. Jadi Imam Ghazali nak ceritakan tentang ihsan ni dalam ni lah, dalam 2 bahagian, dalam rubuk muhlikat dan juga rubuk munjiat. Baik, itu mukadimah kita tentang kecelaan tipu daya. Kita tak masuk lagi lah siapakah golongan yang sering dikatakan sebagai golongan tipu daya. Dalam ni Imam Ghazali sebut banyak, tapi Imam Ghazali fokus kepada 4 golongan, sebab pentingnya 4 golongan ni dalam masyarakat. Saya kata sekadar itu dululah pengenalan kita untuk kitab kecelaan tipu daya ni. Kalau rasa tak puas dengan cerita yang tentang sikit lah benda 160 muka surat dalam masa yang singkat, tak sempat lah kita nak cerita banyak. Buku ni kalau cari di kedai buku tak jumpa, boleh cari di Shopee. Bolehlah pinjam akaun Shopee ayah ke mak ke, asyik sampai di rumah baju ataupun sampai di rumah benda lain kan. Cuba hari ni minta ayah tolong order sekejap, cari dalam Shopee dah ada tab kecelaan tipu daya, ada adik nak order kitab ni. Ayah pun terkejut, tiba-tiba order kitab kan. Dia orang selalunya orang post hantar di rumah baju, periuk ke pinggan kan, tiba-tiba lah kali ni sampai buku. Benda yang menunjukkan minat kita untuk menambahkan ilmu pengetahuan, itu terjadilah minat kita. Bukan hanya minat kita untuk tentang perkara yang melibatkan tentang contohnya review tentang handphone dan sebagainya, tapi tentang buku juga menjadi minat kita. Baik, saya kata sekadar itu sajalah untuk pertemuan kali pertama ni. InsyaAllah ada panjang umur, murah rezeki dan sebagainya, kita akan jumpa lagi lah. Kita akan sambung perbincangan tentang kitab
terjemahan kitab Zamul Ghurur karangan Imam Ghazali ini.